Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Tamadun sesebuah negara akan runtuh sekiranya kekuatan akidah tidak dipertahankan. Malah lebih teruk, ketamakan kuasa dan kekayaan semakin berluasa. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemimpin perlu sentiasa memelihara akhlak yang baik serta menegur dengan berhemah dalam menunaikan tanggungjawab kepada rakyat dan negara. Jadi perbezaan daripada Omran Baydawi, satu nomadic civilization yang lemah, kepada Omran Hadari. Tetapi dia tidak kekal kerana lunturnya semangat, lunturnya akhlak. Pimpinan sudah gelojoh dengan kuasa, dengan kekayaan, dengan rasuah, dengan fasad. Maka kata Syekh Dr. Abdul Rahman Ibn Khaldun, bila hilangnya semangat ini, generasi berikutnya akan luntur dan tamadun itu akan runtuh. Konsep Malaysia Madani yang diperkenalkannya menjurus kepada pembinaan sebuah tamadun dengan nilai dan akhlak terpuji serta memberi khidmat sama rata kepada rakyat berbilang kaum di negara ini. Beliau menyatakannya pada Majlis Ilmu Madani di Seri Perdana malam tadi. Tambang percuma bagi MRT laluan Putrajaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara itu yang berkuat kuasa bermula hari ini hingga 31 Mac 2023. MRT laluan Putrajaya mula beroperasi sepenuhnya pada pukul 3 petang tadi. Dan kerana kejayaan MRT Corp dan memudahkan cara pelaksanaan ini, saya setuju supaya mulai hari ini jam 3 petang 3 petang sehinggalah 31 Mac kita tidak akan kenakan bayaran bagi yang mengguna MRT. Jadi Datuk Tiong boleh bawa pelancong-pelancong naik pergi balik tapi tidak akan dikenakan bayaran. Datuk Seri Anwar bercakap selepas melancarkan MRT laluan Putrajaya. Beliau bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke turut menaiki MRT dari depoh MRT Serdang ke Putrajaya Central. Laluan perkhidmatan awam yang bermula dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Central adalah projek kedua MRT Lembah Kelang yang akan memberi manfaat kepada 2 juta pengguna dari Kuasa Damansara sehingga ke Putrajaya. Keseluruhan laluan Putrajaya merangkumi 57.7 km dengan 36 stesen bermula dari Kuasa Damansara ke Putrajaya. Kesesakan lalu lintas perlu diatasi kerana boleh mengganggu produktiviti kerja rakyat Malaysia. Perdana Menteri memaklumkan Kementerian Pengangkutan kini sedang menyiapkan kerangka dan strategi pengangkutan awam yang lebih menyeluruh untuk dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Tahun depan, sebenarnya saya bayangkan kepada saudara Anthony Loke, soal pengangkutan awam dengan kesesakan yang sebenarnya akan menyinggung soal produktiviti. Produktiviti negara itu akan terjejas kerana kesesakan. Masa yang diambil untuk bekerja, untuk sampai ke tempat kerja, itu adalah masa yang menyebabkan hilangnya produktiviti. Satu kajian yang menarik saya lihat di Bangkok beberapa tahun yang lalu, yang menunjukkan berapa bilion dolar kehilangan dari sudut produktiviti semata-mata kerana kesesakan yang parah. Strategi itu akan dilaksanakan secara berperingkat bagi meringankan beban rakyat secara umum serta kendalian operasi pengangkutan awam yang lebih sistematik. Kerajaan memberi tumpuan kepada bidang kesihatan dan pendidikan selain daripada projek pengangkutan awam dan keperluan lain. Perdana Menteri menegaskan kedua-dua bidang itu menjadi keutamaan menerusi Belanjawan 2023 berikutan bebanan keuangan dan hutang negara. Jadi untuk tahun ini kita nak ambil langkah-langkah yang sangat tegas dan berani, belanja yang jauh lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah basic asas prasarana sekolah. Sekolah daif,
tandas di sekolah, kelengkapan-kelengkapan awal di sekolah, dan juga klinik kesihatan dan perubatan. Sebab itu sudah lihat peningkatan yang agak mendadak bagi peruntukan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Perkhidmatan MRT laluan Putrajaya kini beroperasi sepenuhnya dan sedia memanfaatkan lebih 100,000 penumpang setiap hari. Dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Central, orang ramai boleh mengelak kesesakan dengan menggunakan perkhidmatan MRT sekaligus menambah baik jaringan pengangkutan awam. Vimala Kasturi Verasamy ada kupasannya. 49 buah train beroperasi di MRT laluan Putrajaya. Setiap train mempunyai 4 gerabak yang berkapasiti 1,200 penumpang dengan kekerapan 5 minit pada waktu puncak. Operasi fasa 1 telah bermula 16 Jun tahun lalu dari Kuasa Damansara ke Kampung Batu. Bermula pukul 3 petang, train tanpa pemandu yang dikawal selia dari Pusat Kawalan Operasi telah beroperasi sepenuhnya sehingga ke Putrajaya Central. Terdapat 10 stesen pertukaran atau sambungan dan 17 stesen dilengkapi dengan kemudahan tempat letak kereta. MRT laluan Putrajaya ini mempunyai 36 stesen yang terdiri daripada 27 stesen bertingkat dan 9 di bawah tanah. Antaranya stesen Sungai Buloh, Titiwangsa, Persiaran KLCC, Sungai Besi, UPM, Cyberjaya Utara dan Putrajaya Central. Vimala Kasturi Verasamy, RTM. Bagi pengguna, kemudahan berkenaan memberi kelegaan kepada mereka yang bekerja di luar dari kawasan Putrajaya sekaligus mengelak kesesakan di waktu puncak. Dengan kemudahan yang disediakan ini, mungkin kita dapat mengurangkan masa kita dan mengurangkan keletihan kita untuk memandu. Jadi kita kurangkan masa lah. Jadi cepatlah untuk kita pergi kerja Putrajaya, Ampang untuk ulang-alik. Syukur Alhamdulillah lah. Memang sangat membantulah perjalanan daripada Putrajaya ke Kuala Lumpur ataupun ke tempat-tempat lain. Terutamanya bagi saya lah, orang pencen yang tak ada kerja. Jadi sangat mudah. Sekarang cuti sekolah, minggu depan dah buka sekolah. So hari ini saya ambil peluang untuk bawa diorang lah untuk merasa perkhidmatan baru MRT Putrajaya. Berkenaan isu kesesakan lalu lintas, Jawatan Kuasa Kabinet telah dibentuk bagi mencari penyelesaian secara menyeluruh dan terancang. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan mesyuarat pertama Jawatan Kuasa itu dijadual diadakan pada minggu hadapan. Kabinet akan memberikan perhatian yang serius kepada isu kesesakan lalu lintas ini. Itu sebabnya kita telah pun bersetuju untuk membentuk satu Kabinet Komiti. Kabinet Komiti ini akan merangkumi pelbagai kementerian. Prestasi perkhidmatan pengangkutan awam juga akan terus dipertingkat bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di negara ini. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan mengkaji insentif baharu yang perlu diberikan kepada artis tempatan. Menterinya Fahmi Fazil berkata beberapa isu akan diteliti, antaranya isu cukai, isu permit dan kos premis yang digunakan. Beliau juga turut menolak dakwaan sesetengah pihak yang menyatakan artis tempatan diabaikan, malah mengutamakan artis dari luar negara. Saya lihat artis-artis tempatan penerimaannya masih sangat positif dan sangat hebat. Sebagai contoh, konsert Ella dalam masa 24 jam habis konsert, tiketnya dijual. Saya yang nak pergi tonton pun bila saya dapat tahu konsert itu berjalan, dah tak ada tiket nak beli. jadi tanggapan saya sebenarnya rakyat Malaysia pasca pandemik ingin hadir ke acara-acara seperti ini. Jadi bagi artis-artis tempatan sebenarnya ruang itu masih ada, masih banyak. Sebelum itu, Fahmi Fazil telah mengadakan sesi town hall bersama Agensi Pusat Permohonan Persembahan Filem dan Persembahan Artis Luar Puspal di Ibu Negara. Turut hadir sama ialah Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek. Ya, daripada sebesar konsert
ke sekecil-kecil venue, ke macam-macam isu, whether it's about taxation. Kan KKD tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung filem Mentega terbang. The matter right now is a police investigation, so I will not comment more than that. We go through the process, yeah. And for example, I myself, anytime the police request to have my statement recorded, I will comply because it's in the law. So regardless of how we feel about something, if the authorities request us to be present for us to have our statement recorded, we should comply. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkenalkan menu siswa rahmah pada harga RM3.50 di seluruh universiti awam dan politeknik. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia bakal memberi manfaat kepada 320,000 mahasiswa dari golongan B40. Pihak KPT telah mendapat komitmen penyertaan daripada semua universiti, institusi pendidikan tinggi, semua 20 IPTA dan juga termasuk politeknik, yang mana melibatkan sebanyak 235 gerai, pelbagai gerai dalam pelbagai universiti, yang kita menawarkan makanan harganya RM3.50. Kita tahu menu ramah harganya RM5. Tetapi di universiti kita RM3.50 kerana pihak universiti tidak mengenakan kos penyewaan kepada peniaga. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan pelaksanaan inisiatif menu siswa rahmah di Kafeteria Randau Rasa, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tambahnya, menu siswa rahmah itu dapat disediakan kerana pihak universiti tidak mengenakan cad sewaan kepada peniaga. Bekalan barangan keperluan asas masih terkawal menjelang Ramadan dan Hari Raya. Demikian jaminan yang diberikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pemantauan akan dibuat di peringkat pengeluar bekalan rantaian keperluan agar tidak mengalami sebarang krisis gangguan bekalan. Punca bekalan yang besar adalah Cameron Highland. Kita nak lihat adakah kapasiti pengeluaran Cameron Highland itu dapat menampung semasa musim perayaan ini di atas kemusnahan banjir yang berlaku di kebun-kebun sayur khususnya di Johor, Pahang dan Negeri Sembilan. So far kita dapati under control. Kalau ada krisis kita akan bincang cepat. Beliau berkata demikian selepas melancarkan menu rahmah di sebuah premis makanan di Johor Bahru. Pemain industri disaran memberi gaji minimum RM3,000 kepada lepasan TVET. Gaji permulaan itu dilihat munasabah mengambil kira graduan TVET merupakan pekerja mahir dan terlatih sesuai kehendak pasaran. Bukan pekerja 3D, dirty, difficult and dangerous. Arti pekerja mahir akan mempertingkatkan produktiviti kepada industri. Dan produktiviti ini akan secara jangka panjang mengurangkan kos untuk menghasilkan end product ataupun end services. Dan ini adalah munasabah kerana ianya bukan pekerja biasa. Ianya adalah pekerja yang telah terlatih. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum kerjasama transformasi program TVET antara syarikat berkaitan kerajaan dan swasta. Satu undang-undang khas bakal diwujudkan untuk Suruhanjaya Kanak-Kanak menjadi badan bebas atau pemerhati kepada isu membabitkan kanak-kanak di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman berkata, bagi merealisasikan hasrat itu, rang Undang-Undang RUU berkaitan dijangka dibentang pada sidang Dewan Rakyat tahun ini. RUU itu bukan hanya menumpukan aspek jenayah undang-undang semata-mata, malah merangkumi aspek seperti sekolah, taska, majlis tempatan, kawasan perumahan dan agensi-agensi kerajaan yang lain.
apa-apa perkara yang melibatkan kanak-kanak, kerajaan Madani merasakan perlunya ada satu undang-undang khas supaya memberikan kebenaran dan kebebasan kepada Putrajaya kanak-kanak dalam negara kita untuk memantau, memberikan pendapat, menilai dan membantu kerajaan untuk membawa lebih banyak kebaikan kepada anak-anak Malaysia kita. Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. 100 juta ringgit disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Situasi banjir di Johor terus menunjukkan perkembangan positif. Sehingga 8 malam tadi, seramai 28,008 penduduk terjejas di 2 daerah masih mendapatkan perlindungan di 96 pusat pemindahan sementara PPS. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan Batu Pahat masih merekodkan angka penduduk terjejas paling ramai dengan 27,964 orang daripada 7,924 keluarga. Sebanyak 94 PPS masih beroperasi. Manakala 44 penduduk terjejas kekal ditempatkan di 2 PPS di Segamat. Hari ini juga menyaksikan PPS di Tangkak ditutup sepenuhnya selepas banjir pulih. Johor memperkenalkan rumah transit bangsa Johor dengan kadar sewa RM650 sebulan. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi menyasarkan 500 unit akan dibina dalam tempoh 5 tahun. Jelasnya kadar sewa itu dibahagikan kepada dua, iaitu RM450 untuk sewaan dan RM195 sebagai tabungan. RM195 akan digunakan untuk tabungan mereka supaya dalam masa 5 tahun insya-Allah setiap individu yang masuk ke rumah transit bangsa Johor ini akan mempunyai tabungan sebanyak RM11,000 dan insya-Allah dengan duit tabungan ini mereka bolehlah bayar deposit untuk membeli rumah yang seterusnya. Dijangkakan 93 unit dibina tahun ini manakala 216 unit tahun depan. Beliau kata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Transformasi Perkhidmatan Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor di Johor Bahru. Melaka dipilih sebagai lokasi kajian bagi menghasilkan sebuah pelan strategik pengangkutan awam. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali berkata, ia merupakan kerjasama melalui kerajaan negeri dengan United Kingdom di bawah program Global Future Cities. Pelan itu selari dengan Pelan Strategik Melaka-Ku Maju Jaya PSMJ 2035 iaitu Melaka Green Transport Implementation Master Plan GTIMP. Melalui pelaksanaan Pelan Strategik Bersepadu ini akan dapat membantu mengatasi masalah kesesakan jalan raya di Melaka melalui keberkesanan perancangan jalan raya, meningkatkan perkhidmatan pengangkutan bas awam berhenti dan menangani the first and the last mile issues dengan izin melalui usaha mengintegrasi dan memperbagaikan lagi mod perjalanan yang saling berhubung. Tambah beliau, melalui kerjasama tersebut, dua program intervensi bakal dilaksanakan, iaitu Green Bus Network Implementation Plan dan Heritage Area Integrated Mobility Plan. Beliau kata demikian semasa berucap menggulung dan menangguhkan sidang Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 di Seri Negeri Air Keroh. Persatuan Peguam Syariah Malaysia PGSM menawarkan perkhidmatan konsultasi guaman secara percuma sepanjang bulan Ramadan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, perkhidmatan ini bertujuan meringankan beban mereka yang ingin mendapatkan khidmat nasihat tanpa perlu membayar caj perkhidmatan. Program ini akan dikendalikan lebih 200 panel peguam di bawah program bantuan guaman syari'i bagus di seluruh negara. Untuk memberikan konsultasi guaman percuma
guaman syar'i percuma dalam tempoh Ramadan. Maknanya tidak kira sama ada mereka ini berkemampuan ke tidak berkemampuan ke, mereka boleh pergi ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tu. Di sana tu ada bilik operasi PGSM dan mendapat khidmat nasihat di situ, konsultasi. Ada pun untuk tujuan kes tu dibawa ke mahkamah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan pengurusan masjid dan surau Jumaat Wilayah Persekutuan. Pada majlis tersebut, sebanyak 9.5 juta ringgit sumbangan Ihya Ramadan diberikan kepada 809 masjid dan surau di wilayah Persekutuan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib juga telah meluluskan peruntukan sebanyak 4 juta ringgit bagi pelaksanaan program Iftar Rahmah Ramadan kepada 630,000 golongan miskin. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC akan memperkukuhkan lagi kajian warisan awam menerusi kerjasama bersama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melalui Universiti Awam. Menurut Timbalan Menterinya Khairul Firdaus Akhbarhan, kerjasama itu penting kerana Institut Pengajian Tinggi IPT mempunyai kepakaran dan ilmu yang luas. Kita mesti mengambil ini sebagai satu langkah yang cukup positif dan signifikan. Kerana sememangnya kita perlukan kerjasama di antara pihak MOTAC dan juga IPT Awam kerana mereka mempunyai kepakaran dan juga mempunyai ilmu yang luas. Itu sebabnya ini adalah satu permulaan yang cukup baik supaya masa yang diambil kali ini benar-benar dapat diterjemahkan kepada setiap bentuk tindakan yang kita mahukan. MOTAC turut mengalu-alukan kerjasama pihak luar termasuk Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS bagi kajian tersebut. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara Jabatan Warisan Negara dan Universiti Awam Malaysia. MOU tersebut merangkumi 7 skop utama iaitu aspek penyelidikan, kepakaran, peralatan, pemuliharaan serta mempromosikan warisan negara sehingga 2027. Sebanyak 11 buah universiti awam terlibat dalam kerjasama ini. Pelbagai langkah diambil kerajaan bagi menambah baik ekosistem pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Terbaru, 6 institut latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM ditauliah bagi menawarkan kursus pensijilan KNX yang menjadi tunjang aplikasi rumah pintar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud memaklumkan pensijilan itu akan menjadi nilai tambah kepada program Sijil Kemahiran Malaysia SKM dan Diploma Kemahiran Malaysia DKM di ILJTM. Sehingga kini 308 pelajar telah berjaya mengikuti kursus berkenaan. Saya telah dimaklumkan bahawa KNX merupakan teknologi yang menjadi tunjang kepada pemasangan sistem otomasi elektrik untuk bangunan atau Electrical Building Automation System Installation. Oleh itu adalah mustahak supaya pekerja khususnya yang terlibat dalam kerja-kerja pendawaian elektrik agar diberi peluang untuk mempelajari teknologi KNX supaya dapat membuat pemasangan yang betul dan selamat di rumah-rumah kediaman dan bangunan komersial yang menggunakan sistem ini. Beliau berkata demikian dalam majlis penganugerahan pensijilan profesional KNX di WTC Kuala Lumpur. Seramai 75 pengajar ILJTM menerima sijil berkenaan sekaligus mencatat kejayaan dalam Malaysia Book of Record MBOR sebagai tenaga pengajar KNX paling ramai yang dilatih. Pengujian sistem amaran awal tsunami yang dijalankan di Terengganu berjalan lancar. Pengarah Meteorologi Terengganu, Rosli Zakaria berkata, ia sebagai persediaan untuk menyalurkan amaran bencana kepada penduduk setempat dengan lebih tepat dan efektif. Jelasnya, pengujian sistem siren tsunami dijalankan secara berkala 2 kali setahun. Sistem berkenaan diuji di 4 lokasi yang ditetapkan, antaranya Kuala Nerus, Besut, Kemaman dan Dungun. Dan keseluruhan sistem, fasiliti dan peralatan berfungsi dengan baik. Amaran juga akan dikeluarkan apabila berlaku gempa bumi yang berpotensi menyebabkan tsunami. Ini pula melibatkan penganjuran SUKMA 2024. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah menetapkan Temasya edisi ke-21 itu akan dianjurkan di Sarawak.
Menterinya Hanayo berkata keputusan itu dimuktamadkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Sukan Malaysia hari ini. Jelas beliau, Jawatankuasa tersebut juga telah bersetuju menambah 4 jenis sukan pada tamasya tersebut. Sarawak pula selaku tuan rumah SUKMA 2024 juga diberikan pilihan memasukkan beberapa sukan tambahan dan telah memutuskan untuk menyenaraikan 4 jenis sukan tambahan: tinju, Muay Thai, petong dan sukan elektronik e-sports. Bagi tamasya SUKMA 2024 tertakluk kepada jumlah minimum penyertaan 6 negeri seperti terkandung dalam Peraturan Am Sukan Malaysia. Dalam pada itu, Sarawak menyambut baik pengumuman KBS berhubung penganjuran SUKMA 2024. Menurut Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pihaknya berhasrat menjadikan tamasya itu sebagai penganjuran terbaik selepas dipilih sebagai tuan rumah edisi ke-21. Dari segi fasiliti, saya rasa Sarawak mempunyai kemudahan-kemudahan yang mencukupi. Di kompleks sukan di Kuching pun saya rasa adalah antara kompleks sukan negeri yang terbesar di Malaysia, in one place. Satu je yang kita belum ada, iaitu velodrome. Kalau fasiliti lain, lapangan sasar, padang rugby, track dan sebagainya, semua kita dah ada. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi SUKMA di Putrajaya hari ini. Menjelang Sukan C 2023 pada Mei ini, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Wanita Kebangsaan, Awi Awang, kini telah mempunyai senarai 9 pemain terbaik yang bakal menggalas cabaran negara pada tamasya di Kemboja itu. Jelas beliau, 6 pemain senior berada dalam senarai tersebut, manakala selebihnya adalah muka baru. InsyaAllah harapan tu, saya percaya dengan komitmen pemain dan juga latihan yang akan jalankan, kita yakin akan memperoleh sesuatu, memperoleh pingatlah untuk SEA Games ini nanti. Pada edisi Sukan C 2021, skuad sepak takraw wanita negara berjaya meraih gangsa menerusi acara regu dan berpasukan. Berita tengah malam berakhir di sini. Salam Malaysia Madani dan selamat beristirahat.